Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oh, Syah bagi gift. Terima kasih Syah. Oh, macam robot dah sikit. Okey. Okey, baik. So, malam ni kita akan bercakap mengenai berat badan turun dengan steady. Okey. Berat badan ni dengan masalah GGA ni memang cukup common lah, no? Common ni maksud biasa. Dia bila ada masalah gastric anxiety ni, berat badan tu dia turun. Lagi kita panik, kita buat makan lagi banyak tau. Kita makan lagi banyak. Lepas tu, tapi yang ajaib dia lagi turun. Berat tu lagi turun. Walaupun makan banyak, ada berat lagi turun. Lepas tu makan tu rasa macam letih saja. Dia macam tak ada tenaga. Dia perkara pelik lah, ajaib lah. Kenapa benda ni terjadi? Ya Allah, saya lupa bawa dia punya ni set. Tak bawa, tak beli dia punya pemadam. Pakai ni je lah, awal. Ibarat tuang air kena makan tu. Betul? Okay. So, sebelum tu kita kena faham dulu. Manusia, berat apa yang dalam dekat manusia ni, apa yang boleh turun naik? Okay. Berat yang boleh turun naik adalah kita punya lemak. Nombor 2 adalah kita punya berat otot. Nombor 3 adalah kita punya berat glycogen. Glycogen ni simpanan gula daripada kita punya otot. Simpanan gula kita punya otot ni kena fikir tau. Dia nama dia glycogen. Ni seronok tulis ni. Geram tu tulis lah. Senang sikit cerita kat orang. Glycogen. Okey. Glycogen. Glycogen ni dia dalam bentuk glukos. Okey. Satu glycogen dia akan bawa sekali 1 gram glycogen dia akan bawa sekali 4 gram air. Dia kena ikat dengan gula untuk dia stable duduk dekat kita punya otot. So 1 gram glycogen ni adalah bersamaan 4 gram kita punya berat lah. 4 gram berat air. Okay nah? Ingat lah, ini penting ni, kena ingat lah. Okay. Lepas tu, dalam konteks GGA, orang yang ada masalah penghadaman ni lah. Okay, dalam konteks GGA, mereka ni mengalami masalah leaky gut nombor 1. Leaky gut. Apa punca masalah kepada leaky gut ni? Leaky gut ni, jangan, sebelum ni tadi ada orang salah faham, dia kata usus bocor. Tak. Leaky gut, dia kalau dalam bahasa betul dia dikenali sebagai hyperintestinal permeability. Kalau dalam bahasa Melayu dia adalah berlaku keboleh-telapan usus hyper. Bermaksud ni kita punya dinding usus sepatutnya benda macam protein, asid amino, dia tak, macam protein tak hadam dia tak boleh lalu dekat sini straight terus. Tapi bila berlakunya leaky gut, dia berlaku bukaan yang lebih besar pada dinding sel usus kita, menyebabkan protein separa tak hadam ataupun benda lain boleh masuk dekat sini. Ini maksud dia. Dia tak bocor pun, Kalau bocor, dia dikenal sebagai intestinal perforation. Bermaksud dia memang bocor terus, luka lah, bocor terus lah. Okay lah. So kalau dalam ini dia punya pemahaman dia nah. Okey, baik. Leaky gut ni disebabkan oleh stres. Ada 3 stres utama, iaitu emosi, fizikal dan juga makanan. Macam mana pegang sedap sikit lah. Nyamuk ni tani nak gigit aku pun. Makanan / ubatan. Okey.
emosi ni jangan berlaku lah, kecuali dia kena belasah pada kecil ke, kena rogoh pada kecil lah, ya dia jadi trauma dan boleh jadi stres emosi. Okey, kalau fizikal ni berlaku masalah tulang belakang, kebanyakan masalah tulang belakang je lah, major tulang belakang. Nombor 3, makanan ataupun ubatan. Yang ni selalu berlaku masalah pada kita punya community lah, makan tu tak betul. Makan tu tak betul. Nampak? Masalah dia, saya tak prepare nak gantung. Itu problem dia. Saya tak sempat nak prepare nak gantung. Okey. So benda ni menyebabkan berlakunya masalah leaky gut. Leaky gut ni problem dia akan mengurangkan penghasilan diamine oxidase. Yang ni dia punya core, asas dia diamine oxidase. Diamine oxidase ni guna dia untuk urai penghasilan histamin yang terhasil kalau berlaku allergen, ada makan tak apa nak kena ke. Okey, dia urai histamin. So bila histamin kita kurang akibat masalah leaky gut ni, kita akan berlaku satu condition digelar sebagai histamine intolerance. So rasa semua boleh kejap sampai tahap ni boleh kejap Okey. So bila kita berlakunya condition ni, leaky gut, saya tulis LG leaky gut, low production of diamine oxidase, menyebabkan berlakunya histamine intolerant, HI saya tulis Okey, dia akan buat badan kita terperangkap dalam chronic sympathetic dominance, iaitu maksudnya terperangkap dalam mood lawan atau lari. Kita punya nervous system lawan atau lari. Okey, baik. Okey. Yang mana masalah ini akan mengganggu cara tak apa. Macam saya tak boleh nak buat sebab tak ada tenaga, tak apa. Kita akan jawab sekejap lagi Okey. So bila berlakunya, bila kita terperangkap dalam mood lawan atau lari, dia akan ubah cara kita tukar glukos kepada kita punya energi. Maksud dia kita akan cara nak convert faham ke mana? Ubah convert gula tu glukos kepada tenaga ni maksudnya ATP ATP kurang efisien. Okey. So saya recap balik. Bila kita mengalami masalah leaky gut, kita akan kurang penghasilan diamine oxidase, menyebabkan berlaku satu condition digelar sebagai histamine intolerance. Okey. Histamine intolerance ni akan menyebabkan kita terperangkap kronik dalam mood lawan atau lari, ataupun digelar sebagai sympathetic dominant. Okey. Bila kita terperangkap dalam mood sympathetic dominant, kita susah nak keluar. Dia akan menukarkan cara kita nak convert glukos kepada tenaga, ataupun lebih dikenali sebagai ATP, menyebabkan cara penukaran gula kita kepada tenaga kurang efisien. Okey. Okey. So daripada mana kita dapat glukos? Daripada mana kita dapat gula ni? Gula yang tukar supaya tenaga. Daripada mana? Major sekali adalah daripada kita punya, dia ada dua sumber. Satu daripada kita punya oral, kita makan makanan. Nombor dua adalah daripada tubuh badan kita sendiri. Kalau daripada badan kita sendiri ni, mulai daripada simpanan glycogen ataupun daripada kita punya otot, muscle kita sendiri. Okey. Ada dua cara kita nak dapat glukos. Sama ada daripada makanan ataupun daripada glycogen. Kalau nak dapat gula daripada glycogen, dia kena melalui proses yang dipanggil sebagai glycogenolysis. Saya tulis. Kalau daripada glycogen, saya ambil pen ni.
glycogenolysis. Glycogenolysis bermaksud penguraian glycogen kepada glukos. Lepas tu pada glukos baru dia transform jadi pyruvate, lactate, pergi kita punya ATP nak produce energy. Kalau pada otot pula dia dipanggil sebagai gluconeogenesis. Okey. Dia maksud otot jadi asid amino pergi kepada kita punya hati, transform jadi glukos. Dah? Okey, baik. Harap kat situ semua boleh faham dah. Okey, so kita pergi. Okey. Kita pergi. Yang ni cara tubuh badan dapat gula. Satu pada sumber makanan, satu pada kita punya simpanan glycogen, iaitu gula pada kita punya otot, satu lagi pada otot kita sendiri. Kalau daripada glycogen dia transform jadi glukos, dia kena melalui proses glycogenolysis daripada glycogen kepada glukos. Kalau pada otot pula dia dipanggil sebagai glyconeogenesis, penghasilan daripada kita punya otot kepada glukos. Nah, okey, baik. So glukos ni, gula ni, glukos ni, kalau nak transform, nak tukarkan dia kepada tenaga, iaitu ATP. Ni ATP ni tenaga lah, nah, tenaga. Dia perlu melalui satu proses yang digelar sebagai glycolysis. Glycolysis. Okey, saya padam lah. Ni kita belajar sikit basic kita belajar basic ni supaya nanti kita faham tau apa yang berlaku kat diri kita. Kita tak mau agak-agak daripada langit ni cari jadi macam ni, kita agak ini kurang zat apa semua. Tak mau. Kita nak detail supaya kita relax. Kita tahu macam mana benda ni berlaku, kita tahu macam mana kita nak ubat dia. Okey, baik. So glukos, Allah, hari kita tutup ni dia kering lah ni. Okey. Glukos lepas kepada ATP, tenaga, digelar sebagai proses ni adalah nama glycolysis. Okey. Glycolysis ni dia ada dua perjalanan dia boleh pergi. Okey nah. Satu dalam keadaan ada oksigen, satu lagi dalam keadaan tak ada oksigen. Okey, kalau oksigen dia dipanggil sebagai aerobic glycolysis. Ada oksigen, saya buat dua jalan lah. Satu ada oksigen dipanggil sebagai aerobic glycolysis. Kalau tak ada oksigen, dia digelar sebagai anaerobic glycolysis. Okey. Untuk orang yang normal, untuk orang yang sihat, okey ya. Proses penggunaan gula dia selalunya dalam keadaan aerobik, kecuali dia tengah workout secara teruk, dia tengah sprinting, dan baru masuk anaerobik. Nah, okey, sekali lagi saya recap balik. Untuk orang normal, untuk orang yang sihat, cara penggunaan gula dia mostly dalam keadaan aerobik, ada oksigen. Tetapi untuk orang yang mengalami masalah GGA, gastric gut anxiety ni, kebanyakan masa cara penggunaan gula dia adalah dalam keadaan kekurangan oksigen, iaitu anaerobik. Okey, persoalan dia dekat sini. Kenapa orang yang mengalami masalah gastric gut anxiety menggunakan gula secara glycolysis anaerobik? Kenapa berlaku? Okey. Sebab bila seseorang tu terperangkap dalam mod simpatetik dominan, dia akan mengurangkan bekalan darah dan saraf kepada kita punya extremities, iaitu kita punya tangan, kaki ke bawah. Digestion kita pun akan kekurangan bekalan darah dan saraf sebab waktu itu badan hanya fokus kepada kita punya
survival, iaitu dia akan fokus bekalan darah kepada kita punya otak dan jantung. Sebab kalau dua ni melingkup, mati terus. Kalau orang ada GGA sentiasa terperangkap dalam mod simpatetik dominan akibat banyak sangat sebab yang mana saya akan explain lagi. Dia akan kekurangan bekalan darah dia terhadap satu badan dia akan kurang. Jadi kita dapat rasa bila tangan tu dia jadi kebah, kaki rasa kebah, lepas tu kita akan rasa macam sejuk saja kulit sebab kurang bekalan darah pada kita punya permukaan kulit ni, pada kita punya kulit, dan kita punya jari-jari kita akan terasa kebas dah. Itu akibat kita terperangkap dalam mod simpatetik dominan secara kronik. Harap faham dekat situ nah. Okey. So kita sambung lagi. Okey, itu tadi tu saya dah explain. Okey, orang GGA sebab badan dia sentiasa stres, perangkap dalam simpatetik dominan, mod lawan atau lari, simpatetik dominan kronik. Okey, menyebabkan kurang blood supply, blood dan juga nerve saraf kepada extremities iaitu tangan dan kaki, dan juga kita punya sistem penghadaman sekali kurang. Okey. Dari sini kita tahu akibat kurangnya blood flow ke arah kawasan tersebut menyebabkan kita kurang oksigen lah. Darah kurang oksigen. Bila kurang oksigen, apa yang akan berlaku? Tubuh badan akan memulakan cara conversion, cara penukaran gula kepada tenaga ATP akan melalui proses glycolysis secara anaerobik, iaitu dalam keadaan kurang oksigen. Okey dah? Faham dah? Okey. So problem dia dekat sini. So saya buat carta balik ya. Saya tulis glycolysis aerobik GA saja, compare dengan glycolysis dalam keadaan anaerobik. Okey. Perbezaan dia. Kalau glycolysis aerobik yang ada oksigen, orang normal, penghasilan tenaga dia tu lebih efisien. Dia contoh daripada satu molekul glukos, dia boleh dapat, dia invest satu molekul glukos, dia boleh dapat 36 hingga 38 ATP. Tetapi kalau kita terperangkap dalam mod simpatetik dominan, kita punya glukos secara anaerobik, gula, satu molekul gula kita akan hanya dapat dalam 2 ATP sahaja, dan kita akan dapat bonus sekali hidrogen ion. Hidrogen ion ni bersifat oxidize. Yang ini akan menyebabkan kita punya muscle berada dalam acidosis, menyebabkan berlaku mudah lagi inflammation dalam kita punya tubuh badan dah. Okey, baik. Okey. Okey, kita tahu kat sini saya dah explain tadi. Glycolysis secara anaerobik kurang menghasilkan tenaga berbanding glycolysis secara anaerobik. Dia hanya boleh dapat daripada satu molekul glukos tu dia akan dapat 2 ATP, kepada compare dengan glycolysis secara aerobik dia boleh dapat 36 sehingga 38 ATP energy. Perbezaan dia sangat banyak dekat sini, 1/18 nisbah dia. Okey. Dan untuk glycolysis secara anaerobik ni, yang GGA dia buat selalu ni, dia akan dapat hydrogen ion. Hydrogen ion ni bersifat oxidize. Dia akan menyebabkan kalau accumulation, pengumpulan hydrogen ion ni terlampau banyak akibat chronic glycolysis secara anaerobik, kita akan mengalami masalah acidosis. Acidosis ni dia akan menyebabkan radang pada kita punya cells. Ni saya explain paling simple lah. Radang
pada cells menyebabkan berlakunya masalah insulin resistant. Apa lagi? Menyebabkan berlakunya insulin resistant, menghasilkan reaktif oksigen species yang mana akan merendahkan lagi efisiensi kita punya cells untuk convert glukos kepada energi. Merendahkan lagi efisiensi kita punya cells hasilkan tenaga. Okay, nah? Sampai sini hasilkan tenaga. Okey, so kita tengok dekat sini. Glycolysis secara aerobik menghasilkan tenaga yang sangat sedikit, menghasilkan hidrogen ion sebagai dia punya byproduct. Kalau pengumpulan hidrogen ion ni dalam tempoh jangka masa yang panjang akan menyebabkan acidosis, menyebabkan radang pada kita punya cells, menyebabkan berlakunya insulin resistant dan merendahkan efisiensi sel kita menghasilkan sumber tenaga. Lagi dia kuih lama kuih teruk tau. Kuih lama kuih teruk. Dia ni kalau contoh saya bagi, glycolysis secara aerobik ni bila kita jogging bodoh saja, yang ni kita buat ini. Tapi bila kita start sprinting, kita akan buat ni glycolysis secara aerobik sebab kita dah masuk mood stress dah. Kita punya penghasilan tenaga ni agak sedikit dan menghasilkan hidrogen ion. Hidrogen ion menyebabkan acidosis. Okey, baik. Combination semua ni mana? Okey. Combination semua ni radang pada cells, glycolysis aerobik menyebabkan kita hilang kemampuan untuk menyimpan glycogen. Glycogen kita tak simpan dah. Okey. Glycogen storage glycogen ni sepatutnya kita guna bila kita kalau kita tengok orang proses glycogen ni digunakan pada ketika kita stres jugalah, yang mana dia kena trigger adrenaline untuk glycogen ni. Tetapi untuk orang yang sentiasa terperangkap dalam mode sympathetic dominant, first thing dia akan habiskan dia punya simpanan glycogen dahulu. Yang ni kita boleh tengok dengan penurunan berat badan secara tiba-tiba. Orang buat intermittent fasting pun mengalami benda yang sama. Orang yang hardcore training pun mengalami benda yang sama. Dia hilang berat badan. So apa yang hilang berat badan sebenarnya adalah glycogen. Glycogen ni dia banyak tau dekat kita punya otot. Satu glycogen dia ikat 4 gram air pada kita punya tubuh badan. So pada peringkat permulaan kita tengok kehilangan berat badan adalah kehilangan glycogen kehilangan glycogen. Okey, so tak apa. Kita terus. So, bila kita hilang glycogen kan, okey, kita penghasilan tenaga kita tak efisien. So, dekat mana kita nak dapat energi lagi? Okey, saya beri contoh Kan orang yang ada masalah gastric GERD ni kan, dia sentiasa lapar. Sebab apa dia sentiasa lapar? Okey, sebab apa dia kena kerap makan? Bila dia makan baru dia rasa lega. Why? Sebab apa? Okey Ada Hamzat. Sebab apa? Sebab apa kerap lapar? Okey, untuk orang gastric anxiety. Satu, sebab cara penggunaan tenaga tu tak efisien. Glycolysis secara anaerobik ni dia ambil masa maksimum dia boleh pi. Maksimum dia boleh pi selama 3 jam. 3 jam. Ini pun dia boleh pi dengan 3 jam ni dengan bantuan gula yang agak banyak. Gula agak banyak, dia makan gula agak banyak, baru dia boleh pi selama 3 jam. Selalunya orang yang mengalami masalah gastric anxiety ni dia boleh tahan sampai 2 jam 2 jam, lepas tu dia nak lapar balik. 2 jam ke 3 jam dia akan lapar balik.
Okey. Sepatutnya selepas habis glycolysis secara aerobik dan anaerobik, dia akan masuk kepada glycogenolysis. Dia urai glycogen kepada glukos untuk transform kepada tenaga. Dalam kes sekarang, glycogen dah tak ada. Glycogen dah tak ada ataupun tersangat kurang. Jadi tubuh badan akan ambil satu jalan lain lagi, yang mana gluconeogenesis. Bagi faham sikit lagi ya. Gluko ni gula lah. Neo ni baru. Genesis ni penghasilan semula. Nah, okey. Melalui penguraian otot. Penguraian otot sebagai sumber glukos, baru convert kepada ATP, tenaga. Nah, sebab tu untuk orang gastrik get anxiety, otot dia makin lama makin hilang. Dia nak angkat berat yang dulu pun tak boleh dah. Lepas tu dia jadi tak larat. Dia tak larat. Memang tak larat sebab tenaga tak ada. Tenaga kalau dia makan sekalipun, dia rate conversion dia sangat rendah. Okey, bila rate conversion dia sangat rendah, satu lagi dah start berlaku rintangan insulin. Dia dah ubah cara dia punya cells to function. Dia daripada 2 ATP tu dia akan dapat lebih kurang, lagi kurang daripada 2 ATP itu. Dia sentiasa akan berlaku penguraian otot sebagai sumber tenaga. Lah kali jadi lembek lah kawan tu, hilang berat otot semua nah. Ya faham lah. Okey, lepas tu yang ni jawab. Selepas glycogen hilang, apa dia nak buat? Dia ambil pada kita punya otot pula. Okey. Ni tak ada apa. So, apa yang akan berlaku? Apa yang akan kita nampak benda ni? Bila semua ni start, apa yang kita akan nampak? Okey. Kita akan nampak tangan, kaki, botol jadi kecil. Lepas tu kita tangan kaki kecil sebab apa? Sebab dia hilang dah kemampuan untuk nak simpan glycogen. Tak boleh simpan glycogen. Lepas tu dia urai berat otot sebagai sumber tenaga, hilang otot pula. So orang ni kuih lama, kuih tak larat lah. Kuih tak larat. Lepas tu dia jadi satu condition kerap lapar. 2 jam, 3 jam sekali kena makan. Sebab apa? Sebab dia perlukan bekalan glukos sentiasa. Bila dia makan sahaja baru dia akan relax balik badan. Dia makan saja baru relax. Makan saja baru relax. Makan saja baru relax. Tapi dia kena kak makan lah. Lama-lama dia kena makan sampai 2 jam sekali, 1 jam setengah sekali untuk terus hidup. Nah, dia jadi kak lapar macam tu. Last sekali dia akan sentiasa letih. Sebab apa dia sentiasa letih? Sebab energi yang dia hasilkan sangat rendah. Dia makan sepatutnya dapat dalam 36-38, dia dapat lebih kurang daripada 2 tu. 2 tu pun kena cut lagi sebab inflammation pada kita punya sel kena cut. Mungkin dapat 0.5 ataupun dapat 1 sahaja pada semua makanan dia. So adalah impossible dalam keadaan macam ni. Kita tambah makan banyak mana, kita ratah 1 lori sekalipun, berat badan tetap takkan naik. Percayalah cakap saya, sebab saya dah buat dah repair orang ada masalah ni banyak kali dah. Banyak kali dah. Dia tak lagi dia makan banyak, lagi dia akan kurang, lagi dia akan panik. Aku ni sakit apa? Aku ni kanser ke? HIV ke? Aku main dengan minah itu ke? Apa tak bersih apa? Mana tahu kan? Okey, baik. So saya jawab soalan Sat lah sebelum kita pergi kepada dia punya solution. Okey, Sat mana aku punya komputer ni? On sikit komputer. Okey, so kita tengok soalan.
Saya tahu kenapa. Okey, untuk Aimi Mace, Waalaikumsalam. Kenapa makan tak memberikan tenaga zat-zat pada tubuh? Makan pun letih, lesu, tak ada tenaga. Sebab kita tak boleh nak convert makanan kita kepada cukup kepada cukup tenaga untuk kita nak simpan sebagai simpanan glycogen. Kita hilang kebolehan tu. Satu lagi penghasilan tenaga daripada kita punya makan sangat kurang. Satu lagi sebab sel kita pun dah berubah akibat masalah radang tu, pasing tenaga tu makin lama makin rendah. Okey. Makan lepas tu mengantuk sangat. Kalau makan lepas tu mengantuk sangat sebab kembung dulunya. Leaky gut ni, okey, leaky gut ni boleh sebabkan kaki tangan rasa kebas ke? Ya, boleh. Sebab masalah leaky gut akan menyebabkan kurangnya diamine oxidase, menyebabkan berlakunya histamine intolerance. Kita mudah bloated. Bila kita mudah bloated, kita akan sering kali terperangkap dalam mood seperti titik dominan, yang mana akan mengurangkan bekalan darah pada kita punya tangan dan kaki, menyebabkan mudah kita rasa kebas dan mudah kita rasa sejuk dan mudah rasa mencucuk. Okey, baik. Bekam okey tak tuan untuk badan? Okey tu okey, tak ada masalah. Okey, saya lain pula perut rasa, tapi bila makan rasa macam lenguh perut tu. Bila perut kosong, bunyi angin kruk-kruk. Jadi sebab kita punya mari tu motor kompleks cuba kemut kita punya usus, tetapi kita punya kemutan usus tu dia ada gas sekali, sebab tu dia bunyi kruk-kruk. Okey. Ibarat tuang air ke daun keladi, makan tapi lapar serupa tak makan. Ya, betul. Memang macam tu lah. Ibarat tuang air ke daun keladi, makan tapi lapar serupa tak makan. Betul. Dia akan sentiasa letih. Okey, Waalaikumsalam. Sampai 3 kali sehari berat tak naik dan tak ada tenaga, lesu je hari-hari. Betul. Backup glukos, glycogen ke backup. Okey. Mula-mula kita makan glukos, kita makan. Let's say kita makan. Dalam tu ada karbohidrat. Okey. First kali dia tengok kita punya condition badan dulu. Kalau kita dalam keadaan mood relax and digest, parasympathetic, dia sebahagian pada kita punya makanan excess energy akan transform pada storage glycogen. Lebih lagi dia akan simpan sebagai fats kalau dalam tu ada benda yang menyebabkan inflammation pada kita punya tubuh badan. Nombor 2 pula glycogen nak dikatakan sebagai backup. Ya, betul, backup. Sebab kalau tak ada glycogen, kurang sangat glycogen, kita tidur pun kita kena bangun tidur makan tau. Kalau tidak dia jadi kembung teruk, dia tak ketahuan, dia jadi macam orang gila lah, senang kata. Saya pernah jumpa, banyak klien saya macam ni, bukan pernah jumpa, rajin jumpa lah. Yang mana dia kata, saya tengah malam saya kena bangun, saya kena makan sikit baru saya tidur balik. Kalau tidak, saya tak buat macam tu, esok pagi memang saya akan bloated teruk, saya akan pening memusing, saya memang tak larat gila-gila punya. Tu ada cerita dia juga dah. Okey. Pakai insulin tak pakai, boleh. Saya pun turun berat badan mendadak, tenaga saya tengok sebab tenaga saya lain pula, perut rasa kenyang. Okey, tak apa, ibarat tuang. Okey, baca dah, tenaga ada tak, kadang-kadang rasa letih, mengantuk, lesu. Okey, baik, faham. Leaky gut boleh menjadi puncak alergik ke? Ya, sememangnya dia boleh menyebabkan, dia adalah antara punca yang mudah trigger kita punya allergic reaction. Okey, tuan, suka sakit belikat dekat tengah-tengah dengan urat belikat. Tuan nak tanya, suka sakit belikat dekat tengah-tengah dan urat belikat. Ini akibat masalah leaky gut, diamine oxidase kurang, trigger histamine intolerance. Histamine boleh bind kita punya dengan kita punya reseptor sakit pada kita punya saraf, menyebabkan sakit dan ni boleh travel satu badan. Okey. Minyak kelapa darah, minyak zaitun dan minyak ahas. Minyak kelapa, okey, cara dia kena betul. Tuan Sufian, kalau untuk nak ambil untuk orang ada masalah perut. Minyak kelapa darah kita ambil waktu kita tengah makan nasi. Kita jangan minta maaf tadi. Minyak kelapa darah, minyak zaitun dan minyak habas sauda.
Minyak kelapa darah kita ambil waktu kita tengah makan, okey. Kita campur dengan nasi, okey. Minyak zaitun pun benda sama, kita ambil waktu kita tengah makan, okey. Minyak habatus sauda ni, daripada saya punya pengalaman, okey, ramai orang komplain, kata dia senang trigger. So saya kata tak sesuai untuk orang ada masalah gastric anxiety. Tapi kalau minyak kelapa darah, minyak zaitun ambil tengah makan. Jangan ambil masa pukul kosong, bangun pagi telan. Dia sebab kita tak blend. Dia sebab dia jenis oil tau. Dia jenis oil dan fats. Oil dan fats perlukan bile acid dengan lipase. Bile acid ni kita punya jus empedu, dan lipase ni pankreas kita hasilkan. Kalau kita tak trigger dia sepatutnya, dengan kita tak boleh mengurangkan acidity kita punya pH perut kepada tahap yang sepatutnya, dia akan jadi mual. So saya tak galakkan untuk ambil masa pukul kosong, problem nanti. Okey. Minyak kelapa darah, dalam fat pada kita tak ada lagi. Dalam fats, okey, fats, kalau nak gunakan fats sebagai sumber tenaga, dia guna sebagai ketosis, dia guna ketones. Tapi dia senang saja formula dia. Kalau orang nak start ketosis, okey, tubuh badan orang tu kena berada dalam keadaan sympathetic dominant dan juga cukup penghasilan kortisol. Cukup penghasilan kortisol. Kalau tak cukup penghasilan kortisol, dia tak boleh start ketosis. Semudah itu sahaja. Dia akan trigger adrenaline. Bila trigger adrenaline, dia lompat masuk kepada gluconeogenesis. Dia akan urai kita punya otot sebagai kepada glukos, otot kepada asid amino kepada glukos kepada ATP. Dia ikut jalan lain pula nah. So yang ni orang kata apa nak kena praktis apa puasa untuk orang yang masalah gastric anxiety nak recover kan, terutama yang masih teruk lagi yang masih MBB beginner, jangan duk cari pasal. Saya tak larat nak pergi consult bagi recover balik. Jangan duk cari pasal. Kalau perlu makan 8 kali sehari, makan saja dulu. Praktis Amal 5 Plus. Ni produk saya lah Amal 5 Plus. Praktis MBB. Ada 8, ke 7, ke 6, ke 5, 4, 3, 2, 1. Kita buat 1000 kali dah benda ni ke orang. Okey. Lemon, paracetamol ubat tahan sakit boleh buat trigger ke tuan? Paracetamol kurang. Ubat tahan sakit ikut jenis juga. Kalau jenis Ponstan kurang, kalau jenis ibuprofen kurang. Tapi kalau jenis ibuprofen kurang, Ponstan trigger. Okey. Lemon boleh minum ke? Lemon boleh minum lepas makan. Kita minum lemon, okey, saya tak ada masalah pun. Tuan, sebelum kena panic attack saya tak ada jerawat. Lepas kena GGA ni nak bagi jerawat yang lambat berak 4 hari. Allah kesiannya. Amal 5 Plus dan praktis MBB, benda ni selesai orang buat. Tuan, Bali boleh minum tak? Bali, okey, 3 benda ada gluten dalam dunia ni, 3 benda. Tapi kalau yang Bali boleh gagah aja. Dia tak trigger buat yang Bali boleh. Tapi kalau makan Bali, makan tepung Bali tak payah lah. 3 benda yang ada gluten: Bali, gandum dengan rye. Rye jarang kat Malaysia ni. Okey, Tuan Remy, Tuan saya minum Alpha Ultra hari ke-7, side effect kat teruk juga perlu ke saya. Okey, tak apa Tuan Remy, saya call tengok. Saya call Tuan Remy berkenaan untuk Alpha Ultra. Sebab saya duk kumpul ni. Alpha Ultra ni ada yang kata okey, ada yang kata berangin. So mungkinan saya nak kena adjust dia punya moringa punya dosage tu nanti. Alpha Ultra boleh mix dengan APD ke? Tak payah. Kak Anis jangan, Kak Anis. Okey. Okey, oat boleh ke tuan? Oat ni tak digalakkan makan oats. Tuan, GG berapa lama baru boleh tidur lepas makan? Nak tidur? Minum air dulu, urut bagi sendawa, lepas tu makan lah. Macam biasa, tak ada masalah. Okey. Tuan Remy hari ke-7. Apa Tuan Remy ambil 1 secet ke setengah secet? Tuan Remy start untuk Alpha Ultra. Itu kena tengok kalau makan satu tu dia boleh satu tu sebab moringa tu.
Jangan satu terus. Setengah dulu Tuan Remy, setengah dulu. Sebab moringa tu dia agak strong tau. So saya kata saya nak kena kurangkan dosage moringa tu. Ambil setengah secet saja dulu. Selama 6 hari ambil setengah secet dulu. Jangan makan satu secet terus. Kalau tidak memang nak bloated. Okay. Kalau jadi kembung, ambil satu secet, dia tak ada masalah. Kalau Half-Life Plus, dia tak ada problem. Dia akan reda sendiri. Tapi untuk Half-Life Ultra ni, produk baru, yang ni kita kena jaga-jaga sikit. Sebab saya nak kena adjust moringa dia tu. Kalau problem kat itu, ambil setengah saja Tuan Remy. Start setengah saja. Hari ke-7 tu, betul. Apa dia mau mula setengah secet tu dia rasa kembung kan. Okey, lepas tu dia sampai 6 hari tu dia dah okey dah. Okey, lepas tu kalau hari ke-7 tu kita ambil satu secet kembung, kita try dulu 2 3 4 5 hari tengok dia reda tak. Sepatutnya dia akan reda lah nah. Saya akan buat half setengah secet tambah BB. Okey, baik, tak ada masalah. Okey, so cara nak selesai masalah dah. Antaranya adalah vitamin D. Vitamin D ni dia kena proper lah. Dalam IU dia kurang-kurang minimum 5000 IU kepada 8000 IU. Okey. Sebab yang ini akan mengurangkan radang kronik yang mengganggu kita punya metabolik. Saya susah. Lihat. Amboi tu. Dia kena ambil setengah dulu. Okey, baik, saya explain untuk moringa ni. Moringa ni kalau kita rasikan dia memang cukup best. Tapi sementara nak rasi tu dia may takes time. Okey. So first adalah kita punya vitamin D ya. Vitamin D saya suggest untuk 5000 ke 8000 international unit lah. Okey, yang mana ni range ni 5000 ke 8000 ni antara dosage yang mana dia akan mengurangkan radang chronic inflammation lah, senang kata chronic inflammation. Saya punya nota ni saya lupa. Okey. Chronic inflammation pada kita punya cells, mengurangkan pada kita punya cells, yang mana dia akan reduce insulin resistant sebab dia repair receptor pada kita punya cells, reduce insulin resistant, kembalikan kita punya metabolic health, dan ini akan bantu untuk kita simpan glycogen dan bina otot semula. Okey, jadi nombor 1 lah. Okey, sebab tu saya dah kata kat orang, habis kotak half-life pertama, then baru kita start untuk hang ah. Sekejap. Live saya hang tak? Oh, tak hang. Okey, tak apa. Sebab saya tengok komputer macam hang. Okey. 5000 IU ambil hari-hari ke tuan vitamin D3 kan? Ya, betul. Tapi combination ni kena betul lah. K2 kena dia punya jumlah kena betul, dia punya gram kena betul. Dengan apa orang panggil? K2 dengan magnesium. Combination magnesium. Yang ni semua kena betul lah. Vitamin D3 jumlah dia kena betul dengan K2 dia, kena betul dengan dia punya jumlah magnesium.
Yang mana ni adalah Happy D Pro lah. Happy D Pro saya pun tak ada kotak lagi sebab tengah pre-order kan. InsyaAllah nanti kita akan dapat lah. Okay. Satu lagi kita tahu vitamin D juga improve kita punya calcium absorption, bantu kita serap kalsium. Sebab apa perlu serap kalsium? Supaya kita punya saraf normal lah. Itu je paling penting sekali, saraf normal. Apa saya tulis? Okey, saraf normal, bantu kita punya dinding cells, bantu kita punya dinding cells lah. Biar betul aku tulis apa ni? Untuk nama betul-betul ya. Bantu kita punya dinding cells perut, dinding sel perut, hasilkan cukup asid yang mana akan bantu untuk dan satu lagi bantu penghasilan intrinsic factor dekat kita punya epithelial cell tu. Intrinsic factor untuk serap vitamin B. Senang kata, vitamin D ni guna dia untuk kurang reduce inflammation pada kita punya cells, kita reduce insulin resistant, yang akan mana membantu untuk kita punya bina otak semula dan bina kita punya glycogen, dan juga bantu menghasilkan intrinsic factor pada kita punya perut untuk penyerapan vitamin B. Sebab apa penyerapan vitamin B itu penting? Vitamin B akan bantu urai karbohidrat, bantu urai karbohidrat. Karbohidrat terutama yang jenis kompleksnya macam apa monosaccharide, yang tu dah start gula dah no. Bantu urai karbohidrat, betul lah tu. Dan macronutrients tu kita punya fats apa semua tu, fats, protein apa semua tu lah. Yang mana dia akan bantu kita punya simpanan glycogen, tambah kita punya simpanan glycogen, dan menaikkan kita punya berat badan. So kita kena cukup storage vitamin D untuk kita boleh serap, untuk kita serap kalsium proper, yang mana akan hasilkan intrinsic factor, yang mana kita akan mudah untuk serap vitamin B. Vitamin B pula akan bantu kita urai karbohidrat dengan lebih efisien, dan juga kita punya makanan lain sebagai protein dan juga kita punya fats untuk memudahkan berlakunya simpanan glycogen dan sekaligus menaikkan kita punya berat badan. Okey. Dan satu lagi perasan anda, untuk orang yang mengalami masalah gastric anxiety ni, atau kalau benda istirahat mak ais, banyak yang mesej. Okey. Rancak malam ni, rancak malam ni. Okey. Satu lagi kan perasan, kalau untuk orang ada masalah GGA ni, dia punya hemoglobin kan dia rendah selalunya. Rendah jauh daripada dia punya normal. Kalau baseline untuk lelaki 12, baseline untuk perempuan 11, dia akan duduk dalam range 8, 9 macam tu. Ada yang sampai kena transfuse darah. HB rendah. Sebab apa HB rendah? Sebab kekurangan vitamin B12. Tubuh badan tak boleh menyerap vitamin B12 akibat kekurangan vitamin D. Senang kata macam tu je lah. Kekurangan vitamin D, kita tak boleh serap vitamin B12, menyebabkan kita punya sel darah merah tu cacat. Okey, cacat tu maksud dia cacat. Okey, cacat lah. Menyebabkan kita hilang upaya untuk proper deliver oksigen kepada kita punya proper, kurangnya bekalan darah. Kurang, walaupun darah tu okey, tapi dia punya hemoglobin tu kurang, bermaksud kurang delivery of oksigen, mengganggu simpanan proses simpanan glycogen kepada kita punya otot. So kita berat badan kita akan jadi turun lagi lah. Okey. 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 Kalau kita kurang vitamin B12, kita akan nampak bila kita start brisk walk saja, berjalan bodoh saja, dia boleh trigger. Apatah lagi kalau dia start jogging,
ataupun sprinting, silap-silap hari bulan dia masuk hospital terus lah. Akibat kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin B12, akibat masalah leaky gut. Okey. Ni satu lagi nervous system nervous system. Okey, kalau kita kurang vitamin B12, cara penggunaan tenaga kita macam tu lah, glycolysis anaerobik tak efisien, menyebabkan berlakunya sekian masalah seperti kita sembang tadi awal tadi. Last sekali. Okey, vitamin B kompleks ni penting untuk fungsi koenzim, yang mana dia digunakan untuk penting untuk urai glukos, sintesis glycogen dengan apa satu bilah, dan untuk dan end result dia penghasilan tenaga lah. Okey. So saya tengok soalan, sebab saya duk baca soalan lepas tu sambil duk fikir benda ni, baca soalan sambil tengok benda kacau pula tau. Okey. Real B to be complement magnesium glycinate ni kan. Baik, okey. Ramai orang kata dia ambil magnesium glycinate, tapi tak nampak apa beza pun kuih teruk tau. Sebab dia tak solve problem paling awal. Saya pun tak suggest untuk orang terus ambil magnesium glycinate. Dia hanya akan trigger saja simptom, sebab tubuh usus kita tu akan kata ni benda satu, benda asing, aku kena attack dia. Nak okey dulu, apa-apa pun kena kurang dulu masalah leaky gut. Itu saja dia punya core dia. Kena kurang masalah leaky gut. Nak kurangkan masalah leaky gut, kita tahu dia melalui prebiotik dan juga diet yang kurang menghasilkan histamin. Yang ni untuk leaky gut. Alpha Plus ni. Satu lagi untuk kurangkan histamin adalah diet MBB kita lah. Yang mana kita introduce makanan pelan-pelan. Kita nak makan semua benda dalam dunia ni kecuali 3 saja: tepung gluten, minyak sayur bersumber bijirin dan juga susu pasteurized. 3 benda ni saja. Lain-lain semua kita nak makan. Okey. So kalau nak introduce magnesium glycinate terus, dia ramai orang cakap, oh bagus ni, bagus. Hampa tak pernah jaga customer pun, hampa tak pernah jaga klien sampai ke pagi buta. Kalau kita makan magnesium glycinate ni untuk masalah leaky gut, amboi senang jangan cakap. Sambut senang jangan cakap. Tak tahu kawan tu jadi sasau lepas tu. Sebab orang tu confirm sekali dia jadi sasau. Dia tak boleh. Apa-apa pun kurangkan dulu masalah leaky gut. Practice MBB. Kita dapat baseline dulu. Baik boleh tidur. Dia 4 baseline ni kita kena ada. Boleh tidur. Tak terjaga. Boleh tidur tu, bila kita tidur malam, dia tak ada terkejut lah. Macam, terkejut. Lepas tu dah je ketat. Tak ada benda tu. Nombor 2, kita boleh buang air besar hari-hari. Nombor 3, kita punya selera makan tu ada balik, kita boleh makan dengan selera. Nombor 4, mood kita tu dah start nak happy. Kita dah boleh start keluar rumah. Dan itu dia punya baseline tau, start amal file ni. Dan baru kita fokus untuk bina balik storage glycogen dan juga bina balik berat otot, iaitu melalui Happy D Pro tu dengan Real B lah. Yang mana kita start panggil dia, weh, jom pergi berjalan lah. Pergi berjalan dulu. Okey, tengok boleh berjalan sampai mana. Tadi orang tu kata jalan, tak boleh tahan lah, 100 meter, 200 meter, rasa macam nak mati lah, ketat dada. Okey, tak apa, relax dulu. Balik rumah 2-3 hari, tapi consume lah vitamin D dengan Real B tu, consume dulu. Dan keluar balik. Dia akan slow. Boleh. Satu Azan sihat ke? Oh, memang kita jual barang kena jogging selalu 24 jam kita jogging, mau tak sihat. Okey, baik. Saya kena refresh lah ni, tengok sebab sangkut kat saya punya ni. Okey, baik. Allah, saya tak apa nampak lah mesej sebelum hilang pula. Happy D dah ada K2 sekali ke tuan? Happy D untuk dulu punya sangat sedikit tau, sebab kita berpendapat waktu dulu punya version ni kita guna glycogen untuk nak bantu
K2 nya absorption, kita ingat M2 paling canggih sekali waktu tu untuk serap vitamin D. Tapi rupanya absorption rate dia rendah tau. Boleh tapi agak rendah. Sebab tu kita transform kepada kita guna K2 terus tu. Jika ambil setengah secet APD masih ada kemudian untuk reducekan tuak atau tak memadai. Kalau dia tengok kita punya rasi tu, first kita ambil setengah dulu. Kalau ada trigger bloated apa semua, kita rest dulu 2-3 hari, lepas kita consume balik. Lepas tu kita tengok sampai satu masa dia akan steady je setengah. Lepas tu baru kita ambil satu. Mungkin satu tu mungkin dia akan trigger balik. So kita akan relax 2-3 hari, lepas tu kita ambil satu. Sambil pada masa yang sama kita kena start exercise start jogging, buat body weight, buat yang ringan-ringan ikut kita punya kemampuan, tapi kena buat. Okay. B12 Prebio, kita prebio dah ada lawan kan. Yang ni orang kata prebio yang paling komplit lah, paling komplit sekali. Tuan, kenapa GGA perut sering pedih? Dia pedih sebab histamin. Histamin dia berkemampuan untuk kecutkan tisu lembut. Dia sampai rasa nak cramp. Kalau rasa cramp, pergi farmasi beli ni lah. Beli Buscopan kalau cramp. Okay, baik. Ada possibility untuk relapse tak? Ada possibility untuk relapse tu untuk masa hadapan, even kalau ada amah, FMBB, ada possibility untuk relapse. Memang ada. Kalau makan benda mengarut balik. Itu je. Dia belain tau. Okay. Kalau kita macam explore makanan, contoh kita macam introduce kangkung ke, kita introduce brokoli ke, dia akan trigger. Dia akan jadi bloated. Tapi sekejap saja tau. Dia sekejap je. Tapi kalau kita macam makan tepung balik, kalau kita dah okey, kita makan tepung balik, dia akan okey. Tapi cukup masa saja, selalunya dalam sebulan, cukup saja masa. Kalau kita ambil hari-hari teh tarik pelbagai kan, dia akan relapse balik kepada zero. Balik kepada zero ni leceh balik lah. Nak recover masalah ni susah tau. Sebab kita kena rawat, kita kena repair, bukan benda mudah. Nak repair kena cells tu balik tau. Nak bagi dia boleh terima insulin balik, kurangkan inflammation pada kita punya sel, makan masa. Benda ni makan masa. Dia bukan boleh benda shortcut. Kalau benda shortcut, saya dah tak buat dah kerja ni. Tak buat dah aku. Kosak-kosak orang ni, aku dah tidur atas duit dah. Okay, baik. GGA prefer duduk dalam, maaf kalau duduk dalam aerobic. Okay. Kalau betul Tuan Farhan cakap betul. Kalau orang ada masalah GGA, bila praktis training, pastikan sentiasa duduk dalam MAF. Untuk orang-orang yang baru nak workout ni, pastikan sentiasa duduk dalam MAF. Sebab MAF consider aerobic. Kalau aerobic, dia still tak trigger keperluan untuk guna excess energy melalui dia punya glycolysis anaerobic. So dia tak perlu. Dia boleh duduk dekatnya MAF, steady, pelan-pelan kayuh saja, dia akan okey. Tapi bila dia mula push balik sikit, dia mula push, dia nak masuk kepada dia punya glycogen punya, bila push masuk daripada dia punya apa panggil anaerobic. Anaerobic ni akan burn dia punya energy dengan cukup cepat. Lepas tu start dia nak masuk glycogen. Kalau glycogen tak cukup, time tu kena trigger lah. Dia panik terus. So dia kena jaga. Bab tu kena jaga. Back to the first step lah tu. Memang leceh bab ni. Dia kena patah balik awal. Pelan-pelan kayuh. Lepas tu jaga balik lah. Jaga balik. Cuma jangan orang kata makan benda ngarut. Tapi kalau macam makan brokoli, kangkung ke apa kita baru introduce, dia memang kembung. Tak apa, tak ada masalah. Sementara nak okey tu, dia memang kembung untuk sementara. Tapi kita berhenti 2-3 hari, dan kita try balik, dia akan okey. Dia akan okey perlahan-lahan. Okey, boleh makan kangkung. Lepas tu makan brokoli, lepas tu pelan-pelan boleh makan brokoli balik. Dia pelan-pelan. Tapi kalau makan tepung, waktu kita dah okey kan, kita makan tepung, memang tak rasa apa. Yang ni orang panggil simptom kebal. Dia memang tak rasa apa pun. Cukup saja masa 3 minggu, sebulan, dia hello balik lah.
Hello balik perut tu, dia rasa rasa sedap sikit. Dia hello balik anxiety. Dia hello balik si slow lah. Okay, makan yogurt. Makan yogurt tuan boleh ke? Yogurt ni Greek yogurt, preferably Greek yogurt lah. Itu pun tak apa nak digalakkan. Tapi kalau nak makan sikit-sikit okey je. Baru nak khusus tapi tak boleh nak workout. So jari kaki patah. Weh tak payahlah. Baru 6 hari. Baru 6 hari. Kita workout ni bila kita dah habis kotak tu, dah habis dah. Ada yang kita nak masuk fasa amal HPD sekali dengan real B tu. Waktu tu baru kita start workout. Waktu tu start kita punya diet tu dah start apa. Kita akan start explore diet lah. Kita akan start makan sayur-sayur baru. Kita akan start makan benda-benda baru lah time tu. Tapi kalau untuk hari ni terlampau awal, kita tak payah duk. Tak payah. Nak workout pun tak boleh. Nak workout pun tak boleh. Nanti kita boleh. Nanti boleh lah. Okay. Suplemen probiotik. Okay lah. Kena ingat. Probiotik bila kita introduce dalam perut yang masih mengalami masalah diamine oxidase, kurang diamine oxidase, dia akan lagi turbo metabolize kita punya histamine. Cuba try. Bila histamine banyak dekat kita punya usus, dan kita introduce probiotik pula, jenis lactobacillus, bifidobacterium dalam condition macam ni, dia akan makan dia akan ambil histamine tu. Ambil histamine, dia metabolize, dia akan bebaskan gas, dia akan jadi kembung. Try tengok. Kalau try tu yang jenis macam 5,000 IU, 10,000 IU cukup lah. Kita try. Dia akan kembungnya. Okay. Kenapa bila kita makan daging lepas tu berpeluh-peluh? Dia ada satu komponen daging tu, especially macam daging kambing tu, dia boleh meningkatkan kita punya suhu tubuh badan dan kita akan start rasa panas. Dia punya term tu, saya pun dah lupa dah nak bagi tahu kat tuan. Saya dah cuba, memang trigger teruk sangat. Saiful saya memang dah cuba terus. Betul. Bila kita nak introduce, cara pengambilan probiotik betul ya. Betul punya kita ambil bila kita rasa 80% dah okey. Bermaksud 80% dah okey bila kita boleh start workout, kita boleh start berlari. Lebih kita boleh masuk fasa performance dah. Dia lebih daripada kita punya MAF. Dalam 10 beat ataupun 10-15 beat tu kita boleh maintain kat situ. Lebih daripada kita punya MAF dalam keadaan steady. Dan kita boleh lebih kurang macam kita boleh nak masuk fasa nak sprint lah. Nak sprint lari pecut, tapi kita rasa siapa okey ni. Dan baru kita introduce probiotik. Probiotik ni kita ambil jangan banyak. Kalau macam microbar yang saya buat tu, saya ada microbar kat kedai saya, Ustaz. Tengok. Ustaz. Microbar dalam kedai. Tak ada kedai ni ah. Tak apalah. Pin balik ni. Okey. Kalau probiotik microbar saya buat tu, dia punya IU dia rendah saja, 2.5 saja, 2.5 million. Itu pun satu tab tu kita introduce pecah dua tu. Makan 1.25 billion CFU tu kita telan dulu. Itu pun trigger juga untuk orang yang 80% okey, trigger juga. Tapi through time dia akan okey. Okey. Oi, banyak soalan. Saat saya jawab saat mana soalan? Tak nampak kat komputer. Saya tengok soalan. Tuan, macam mana saya nak direct personal dengan tuan? Saya tak ada sebut nombor telefon saya kat sini, saya kena block. Tapi dia pun kan tahu kita tulis kan. 01250. Ni nombor telefon saya lah. WhatsApp saya. Kalau call ni memang telefon saya sentiasa dalam keadaan silent. Kalau tidak saya boleh jadi gila. So WhatsApp saya. Lepas tu kalau nak suruh saya call lah. Okay. Sebelumkan logika dulu betul pedah boleh. Okey, pedah.
Okey, ingat pedas, dia pedas sebab capsaicin. Capsaicin ni satu chemical compound yang menyebabkan rasa pedas bila kita makan. Dia irritate ni menyebabkan radang, which is memang bagus pun. Memang kita perlukan benda ni. Kita nak trigger kita punya penghasilan histamin ni akan trigger kita punya immune system. Dia refresh. Bagus, itu bagus. Tapi untuk orang yang ada masalah leaky gut, nak makan cili ni, dia ikut dia punya level lah. Makan tu makan lah, jangan takut. Bos sikit dulu. Kalau sikit tu kita boleh tahan, dia tak trigger apa-apa, kita boleh lebih sikit. Kalau tak rasa apa-apa, kita trigger, boleh lebih sikit sampai rasa, rasa macam sedap perut sikit ni. Dia tak boleh ni. Kita kurangkan sikit. Lalu tu kita maintain pedas tu macam tu. Makan tak ada rasa pedas, tak lalu nak makan apa? Makan nasi putih macam tu. Ingat kucing lah. Kita tak mau macam tu. Tu bukan MBB. MBB ingat, kita makan sedap-sedap, tapi kita tahu, kita faham. Kita tahu dan faham apa saya buat. Maksud kita tak ada lah membabi buta suka hati kan, ikut orang lah, tak. Cili, capsaicin, bagus tu bagus. Tapi nak intro dia tu ikut kita punya kemampuan. Letak dulu, try sikit. Rasa okey ni, makan pedas dulu, sedap. Lepas tu dia nak bos cili sikit, lebih sikit. Ni tak boleh ni, kebun ni. Okey, kita kurang sikit. Macam tu je. Okey, kicap tak ada masalah. Kicap sebab kita tak togok, bukan setakat tambah sikit saja kan. Bukannya kita togok kicap macam tu. Yang tu problem tu, macam tu tak boleh kan. Asam Jawa makan macam cili juga, intro sikit lah. Macam tu cara dia. Okey, so kita soalan. Adakah santan adakah santan boleh diterima? Santan dia combination pelbagai jenis gula. Dia macam tinggi juga FODMAP tu. Dia gula kompleks sekali dengan fats. So kalau perut tak boleh nak digest, bakteria usus kita ambil produce gas. So kita cara nak introduce santan ni kita je diet, buat cayak saja dulu. Buat cayak ni maksudnya cair. Kau orang tak faham sekedar je no. Okay, dia cair. Cair ni maksudnya kita ambil santan tu, kita cairkan dengan dilute dengan air cair kan, dilute air tu. Lepas tu kita fry makan. Okey, buat cair betul-betul tu. Lepas tu kalau rasa macam okey, tak ada masalah ni, sempoi ni. Then kita buat pekat sikit. Sampai kita tak boleh pi macam santan macam ni tak boleh pi lah. Kita kurangkan balik. Okey, lepas tu kita maintain kat situ dalam masa seminggu 2 macam tu kan. Lepas tu baru kita naikkan balik kepekatan santan sampai boleh makan pekat. Macam tu cara dia. Santan bagus. Itu je. Dia adjust ikut dia pekat. Cair pekat. Saya duk suggest untuk santan apa? Santan fresh ni sebab dia memang cair dah pun. Santan kotak ni dia pekat selalu. Tapi kita cairkan dia, cair dengan water. Tu adalah hafal ada pre dengan probiotik. Saya tak buat kerja kita macam tu. Kalau kita probiotik sekali, confirm lagi dah pasti kembung. Dia takkan boleh lari. Prebiotik pun dah kembung. Kalau pro pagi tu so kita buat prebiotik dulu. Cuka apple, cuka kurma, cuka apple bagi saya kalau nak buat ayak sedap lepas makan nasi, carry on lah, dia tak ada masalah. Tapi kalau untuk ada orang cakap pagi-pagi tu kena telan cuka apple ni kan, yang tu bagi saya tak boleh belah lah macam tu lah, tak boleh tu. Okey, baik. Saya boleh dah jogging, boleh kasih minum 5 plus ni? Boleh, tak ada masalah. Kalau sakit beladan boleh jadi sakit kepala tak? Of course boleh, sebab histamine ni dia boleh kembangkan kita punya occipital nerve, syarakat kita punya kepala ni, menyebabkan kita punya belakang kepala ni rasa macam menekan. Dia akan increase kita punya vascular permeability ke, boleh terlapan saluran darah dalam kita punya otak. Tekan kita punya Mannings ni, selaput sebelum pindah tengkorak ni, menyebabkan kepala rasa macam pakai helmet. Boleh. Dia selalu datang combo lah. Combo.
Cactus. Apa cactus? Saya cactus boleh. Saya memang selalu tu setiap melayang. Patut rasa pening. Saya tak boleh sangat, tapi rasa keping cun pula. Bukan kandungan ayam. Bukanlah tu. Tu mungkin ada kita yang kurang bergambar, dia tak ambil half selang sehari atau half sahaja. Maintain half saja. Maintain half saja. Maintain half okey. Maintain half. Nasi lemak boleh ke? Nasi lemak boleh, tapi sebab santan lah. Santan ni kena buat cair. Nasi lemak boleh? Boleh. Tapi urut sampai tu minum air lega. Okey. Saya hari-hari makan nasi lemak. Kuasa tengah detek. Hafal kena konsumsi setiap hari sebab bapa beli. Konsumsi dulu. Konsumsi hari-hari. Hafal kena konsumsi setiap hari. Soalan sebab bapa beli. Konsumsi hari-hari. Apa problem ke jadi tak apa nak okey, tak ketahuan ke? Kuasa balik dengan detek. Yang paling penting share dengan mak makan lah. Kalau dengan mak makan mudah kerja. Saya hari-hari makan nasi lemak. Okey, cuka apple kita ambil. Kalau nak buat air sedap-sedap lepas kita makan, okey je, tak ada masalah. Tapi janganlah ambil waktu pagi-pagi perut kosong kan, apa semua buat telan macam tu kan. Dia tak cuka apple, faham dia tak increase kita punya kepekatan asid perut. Dia jenis acetic dengan malic acid tau. Dia bukan hydrochloric acid. Dia sebenarnya sifat dia mencairkan kita punya asid perut. Tapi kalau kita nak ambil lepas makan, okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam imagine macam kita buat air lemon ke, air limau kasturi ke, buat air sirap ke kan. Minum okey lah. Boleh ke minum? Boleh ke minum santan fresh? Jangan buat macam tu. Sebab dulu malah cakap apa kata saya pernah dengar lah ada orang buat minum santan fresh ni untuk kembalikan sebab dia bagus dengan short chain fatty acid lah apa semua kan. Untuk nak convert kepada short chain fatty acid tu memerlukan kita punya keadaan usus yang tip-top. Usus out tak boleh. Silap muntah darah nanti. Boleh muntah darah. Boleh betul sekali dengan reflux teruk kan. Boleh muntah. Kerja melugai apa semua. Leceh. Leceh. Okey, baik. So, itu saja soalan kita hari ni. Terima kasih semua. Ada soalan lagi? Redoxon okey tak? Vitamin C, Redoxon memang champion. Saya punya sahabat, Dr. Hafiz. Okey, tapi untuk ambil vitamin C, dia macam-macam saya punya vitamin C, Real C tu, saya ambil ujung sekali. Bila kita mula kita punya Half-5 MBB, lepas tu Half-5 APD dengan Real B, Half-5 Microbal, lepas tu Real C, ujung sekali. Sebab dia antioksidan. Antioksidan ni mostly kita guna untuk maintenance, fasa maintenance. Kita ambil probiotik dengan Real C ni maintenance. Kalau untuk Redoxon ni kita ganti Real C dengan Redoxon, boleh, tak ada masalah. Redoxon champion. Kawan kita buat tapi mesti bagus. Okey. Okey, susu kambing tuan boleh ke? Susu kambing saya tak suggest lah. Walaupun ada orang kata ada ustaz ke jual susu kambing ke apa semua. Dia kena try dulu. Baru dia punya keimanan tu lagi power kan. Try dulu. Lepas tu nanti kontak saya balik. Saya malas nak cakap kata yang ni tak apa nak okey ke apa. Try dulu. Magnesium vitamin D baik tak untuk sakit ni? Boleh, baik. Tapi dia kena recover dulu masalah leaky gut, dan baru kita ambil magnesium dengan vitamin D tu, baru okey. Okey, contoh dia macam Half-5 Plus ni, dia prebiotik yang memang design spesifik. Design dia Half-5 Plus ni nampak simple macam ni saja kan, simple kan. Dulu dia sebelah Half-5 Plus, dia Half-5 ni tahun 2008 ayah saya buat. Lepas tu tahun 2017 baru jadi Half-5 Plus. Sebelum nak jadi Half-5 Plus ni, beribu kali tukar formula. Nanti saya ajak ayah saya sekali live kan.
macam mana dia tukar formula sampai kepada tahap ni, macam mana combination cilium tu, macam mana combination inulin tu, okey, jenis beetroot apa yang boleh pakai untuk create Half5 Plus ni. Dan Half5 Plus ni, okey, prebiotik secara teori secara teori dia digunakan untuk bantu campur biak kita punya bakteria usus kecil. Bakteria usus kecil kita ni kerja dia menghasilkan lactic acid. Dia akan create environment separa acidic tau dekat kita punya usus kecil tu, small intestine tu, supaya bakteria usus besar tak boleh hidup dekat situ. Kalau bakteria usus besar boleh hidup dekat situ, dia akan start create environment separa alkali juga. Usus kecil kita acidic, usus besar kita alkaline. Okey ya. So kalau bakteria usus besar start hidup dekat usus kecil, dia akan jadi dia akan jadi alkaline kat usus kecil. Dan bakteria usus kecil kita akan mati. Lepas tu bila bakteria usus besar ni banyak, dia digelar sebagai SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, iaitu apa dia? Pencambahan bakteria usus besar dekat kita punya usus kecil. Bila pencambahan bakteria usus besar dekat usus kecil, kita akan mudah sangat bloated sebab jenis cruciferous vegetables macam brokoli sepatutnya terhadam dekat kita punya usus besar, dia punya raffinate sugar tu. Tapi disebabkan ada bakteria usus besar tu dekat kita punya usus kecil, dia akan digest awal, produce gas yang sangat banyak. Usus kecil kita ni sepatutnya sangat kurang gas. Lepas tu dia start jadi bloated banyak, boring, menyebabkan pelbagai jenis masalah. So Half5 Plus ni kegunaan dia untuk bantu usus kecil kita cambah biak balik, create lactic acid punya environment supaya acidic, supaya masalah SIBO ni kurang. Dan kita akan start kurang bloated. Baru function tubuh badan tu kita akan lebih selalu berada dalam keadaan parasympathetic, rest and digest. Mudah kita simpan glycogen balik dan berat otot semula untuk kita start jogging. Dan makan tu baru start naik berat badan. Tapi benda ni dia bukan kerja sekejap. Dia makan bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Selalunya 3 bulan benda ni. Dia bukan terus makan ni, terus selesai masalah. Kalau macam tu, macam saya cakap tadi, aku dah tidur atas duit dah. Jadi triliuner dah. Okay, baiklah. Okay, alright. Okay, saya jawab. Banyak orang soalan dah. Tapi tak apa, saya jawab dulu sebelum saya ni. Mudah rezeki. Amin tuan, amin. Tuan, makan Half5 boleh kongsi multivitamin. Ambil vitamin D dulu, dan baru kongsi vitamin D, multivitamin. Tapi senang kata ambil sajalah Happy D tu dengan Real B. Saya tak buka kedai saya jual benda tu sekarang ni. Nanti saya suruh admin tambah lah Maaf terlepas saya suka apa, bukan saya ada gastrik dan hypersomnia. Hypersomnia stay type apa? Kalau type 3, kalau type 3 ada duit tu buat operation. Kalau type 4 tu dia pada tolak masuk lah hospital. Kalau type 1, type 2 kita boleh buat bodoh lagi. Tapi untuk nak cukai apple kita ambil lepas makan dia okey. Apricot, okey. Buah yang kering, okey, ni soalan lah. Buah, kalau contoh buah kering, kurma, buah tin ke, depa ni condensed fiber dengan sugar tau. Dalam FODMAP dia memang cukup tinggi. Makan tu memang cukup mudah bloated. Tapi ada cara juga nak makan. Cara nak makan, ambil sikit-sikit je, potong-potong sikit, ambil sikit-sikit saja. Buah dan selit dengan nasi, makan dengan daging apa semua, tom yum ke apa betul, dia boleh makan. Tapi kalau makan dalam keadaan perut kosong, ni antara tip yang saya beritahu kalau bulan puasa buka puasa kurma. Tapi GGA janganlah, tak boleh. Sehari dia buka puasa kurma macam tu, dia pergi solat sehari, tengah solat tu kaki macam tu kaki dia goyang, dah sejuk lah. Jangan. Tapi kalau nak ambil makan nasi, selit celah nasi tu, dia okey. Okey, terima kasih Tuan Farhan. Tuan kopi tu GGA bila boleh dapat? Sepatutnya kedai saya ni ada, tapi saya admin tak ni Ustaz, saya tengok Ustaz.
Oh, dia tak buka. Kopi ada. Kalau kopi nak apa kontak direct kontak saya pun boleh. Kopi MBB ni. Telur boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau tapi telur kita makan dengan nasi. Sebab dia sulfur. Sulfur dia perlukan amylase. Untuk nak bukan digest sulfur pun, untuk mengurangkan kesan sulfur. Contoh, cuba makan telur obui kan. Cuba makan telur obui. Makan. Orang biasa pun kentut kan. Tapi kalau orang GGA ni makan kebun tu so kalau nak kurangkan dia, makan nasi dia okey. Arabic gum okey. Arabic gum ni bagi saya dia jenis probiotik yang low quality. Sebab Afai ni dulu pernah dah try letak untuk waktu zaman ayah saya. Dia try dah segala jenis probiotik pun dah letak dah. Prebiotik, Arabic gum lah, apalah segala dah try dah. Tapi tak bagus pun. Sebab tu Omid buang Arabic gum, ganti balik formula ni, cuma adjust pada dia punya mesh psyllium tu saja. Dia punya fine dia tu, dia punya kehalusan dia tu, adjust kat situ aja. Okey. Makan telur okey, tak ada masalah. Sila. Baru dapat tahu doktor buat biopsi yang boleh ke makan telur bau tu boleh, tak ada masalah, boleh je. Pantang makan beberapa minggu untuk sembuh. Dia bukan pantang tau. MBB ni lifestyle. Dia bukan memang dengar saja makan bagi betul. Tapi sebenarnya dia lifestyle. Dia consist makan, cara kita exercise, pola kita tidur. Cara exercise tu banyak lagi. Makan pun dah banyak, cara kita exercise tu pun banyak. Kena go through detail lah cara exercise, cara kita tidur, apa semua banyak. Kalau pantang makan, kita nak makan semua benda dalam bawah matahari ni Tuhan buat, cuma kita tak makan 3 benda saja. Tepung gluten, minyak sayur pada bijirin, susu pasteurized. Sebab 3 benda ni consider racun untuk tubuh badan. Kalau nak mati menyusahkan orang, silakan makan benda tu. Tapi kalau nak mati secara champion, jangan makan benda tu. Menyusahkan benda. Sebab kita tahulah, kalau mati menyusahkan benda, kena keciuman ni ke apa semua, orang potong kaki anak, bini gaduh, orang jaga ayah yang cacat apa semua. Oi, kita tengok drama drama tu banyak kali lah, kita tak mau jadi kat kita pula. So cuma untuk introduction makanan-makanan baru tu, dia step by step. Okay, buat PPI macam Gaviscon dia bukan PPI. Gaviscon dia antacid. Antacid ni problem dia, kalau kita ambil selalu, dia akan mengurangkan absorption kalsium, vitamin D, vitamin B, lama-lama jadi out dalam badan. Itu je cerita dia. Gula putih atau manis boleh ke? Okey. Gula putih sangat diperlukan untuk orang ada masalah gastric anxiety ni, yang mana kerap makan, dia perlu gula putih. Sebab dia perlukan glukos lebih pada orang biasa. Sebab dia punya cara guna gula, dia ada glycolysis anaerobic. Bermaksud walaupun dia makan gula banyak pun, dia punya energy production dia still tak mencukupi. So kita bantu top up dengan gula manis ni, dengan gula putih. Sebab tu kalau macam orang cakap, kalau orang tak tahu sebab apa dalam R5 Plus ni kita letak gula ringkas macam fructose dan maltose untuk bantu orang tu rasa kenyang lebih lama tau. Untuk bagi dia badan relax lebih lama. Kalau orang tu tak tahu kan, dia kata orang gastric anxiety kena potong gula ni, kena potong gula, kena potong karbohidrat. Geram je aku dengar kan. Kalau aku buat kat customer, klien aku macam tu, kena hantar rapat. Token ni kena hantar rapat. Sebab saya tak mau kena hantar rapat. Sebab tu saya bagi tips ni memang direct ya. Okay, kenapa ubat macam omeprazole dia hentikan penghasilan isi perut selama setengah hari, lebih kurang 6 jam macam tu jugalah no. Suku hari lah, lebih kurang suku hari. Time tu kalau kita makan, kita akan susah nak absorb vitamin D, vitamin B12 dan segala macam micronutrients lah.
menyebabkan badan kita akan kurang sangat zat, menyebabkan berlakunya masalah insulin resistant, berlakunya masalah batu karang, menyebabkan masalah tulang rapuh. Banyak problem kalau PPI ni. Boleh mana balik 3 benda. 3 benda tu adalah tepung gluten, minyak sayur bersumber bijirin dan juga pasteurized milk. Okey. Jangan makan rebus-rebus saja. Ya Allah, jangan makan rebus-rebus. Tak mau. Kita makan lemak, makan sup gearbox, makan goreng, makan daging, makan ayam, makan ikan, makan seafood, makan udang, semua segala benda tu kita makan. Nak goreng ke apa semua tak ada masalah. Tapi jangan goreng tepung lah, no. Kena makan sedap-sedap. Kita makan sedap-sedap tau. Janganlah seksa diri makan rebus-rebus. Kita bukan training jadi Sami. Tak boleh. Kalau kita training jadi Sami boleh lah kan. Kita makan sedap-sedap. Janganlah. Okey, baik. Ingat nak balik sana tapi kena bau. Okey, baik. Saya kena end live dekat saya dekat sini. 1% saja lagi. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. InsyaAllah esok kita akan live lagi. Seperti biasa pukul 9. Itu saja. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih banyak. Okey, baik. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok nah. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih. Esok datang lagi.